Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, Muallimah akan memperkenalkan diri Muallimah terlebih dahulu. Nama Muallimah, Muallimah Siti Nur Syafiqah binti Ismail, Muallimah Siti Nur Syafiqah. Awak semua boleh panggil Muallimah Syafiqah. Muallimah akan mengajar awak murid tahun 5, mata pelajaran Bahasa Melayu. Untuk hari ini, Muallimah akan terangkan semula kepada awak tentang kata nama. Kata nama terbahagi kepada 3, iaitu kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama diri. Untuk kata nama am dan kata nama khas, dia terbahagi kepada 5 aspek yang sama, iaitu manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat. Untuk kata ganti nama diri terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kita tengok satu demi satu. Kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am digunakan untuk menyebut sesuatu seperti manusia, haiwan, benda, tumbuh-tumbuhan dan tempat secara umum. Muallimah gelapkan secara umum. Maksudnya kata nama am ni kita gunakan untuk menyebut sesuatu perkara secara umum sahaja. Manakala kata nama khas disebut secara khusus. Ini ialah contoh 5 aspek yang terdapat di dalam kata nama am. Untuk manusia, kita ada contohnya adik, kakak, cikgu, sepupu. Haiwan, kucing, ikan, burung, cacing. Tumbuhan, bunga, pokok, rumput, daun. Tempat, sungai, sekolah, hospital, kedai. Benda, bola, lori, ubat dan juga buku. Jadi, kata nama am ni dia bersifat umum. Contohnya, untuk manusia, adik, bersifat umum. Tak semestinya adik tu hanya awak seorang saja mempunyai adik. Kawan-kawan awak pun ada adik. Orang lain pun ada adik. Jadi, dia bersifat umum. Tetapi, bagaimana kita nak jadikan dia khusus, bersifat khusus ataupun khas, menjadikan dia kata nama khas? Bila adik awak tu ada nama, jadi dia akan menjadi kata nama khas. Contoh nama adik Muallimah, Siti Nur Rahmah. Jadi perkataan Siti Nur Rahmah itulah dia kata nama khas. Kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk menyebut sesuatu seperti manusia, haiwan, benda, tumbuh-tumbuhan dan tempat secara khusus. Secara khusus ni maksudnya dia tertumpu kepada sesuatu perkara sahaja. Contohnya di dalam kelas tahun 5, apabila Muallimah sebut, okey murid-murid ataupun baik murid-murid, jadi Muallimah sebut secara umum murid-murid. Awak semua di dalam kelas tahun 5 merupakan murid Muallimah. Tetapi jika Muallimah sebut baiklah Solihin, berikan jawapan awak. Jadi bila Muallimah sebut Solihin, di dalam kelas tahun 5 hanya terdapat seorang sahaja yang bernama Solihin. Jadi perkataan Solihin itu dia tertumpu atau khusus kepada orang tertentu. Jadi itulah gunanya kata nama khas. Ini contoh bagi 5 aspek kata nama khas. Untuk manusia, contohnya Cik Aisyah. Dia ada nama dia sendiri. Dr. Ali. Cikgu Siti. Haiwan, si belang, sang bedal, si jalak. Contoh, kalau haiwan ni awak beri nama kepada kucing awak. Awak takkanlah awak panggil kucing, kucing. Takkan, mesti awak ada beri nama gelaran kepada kucing awak. Si comel, si tompok. Jadi nama-nama gelaran itulah dia kata nama khas. Untuk tumbuhan, kelapa darah, nangka madu, bunga raya putih, bunga rafflesia, itu ialah kata nama khas bagi tumbuhan. Untuk tempat, sungai Gabai, streets,
hospital sedang. Pentingnya kata nama khas ni, contoh dekat hospital. Kalau awak ada kawan awak masuk hospital, bila awak tanya, awak masuk hospital mana? Kalau kawan awak kata, saya masuk hospital. Jadi awak tak tahu hospital mana, hospital Serdang ke, hospital Kuala Lumpur ke, hospital Sungai Buloh ke. Betul tak? Jadi pentingnya kata nama khas ni supaya awak dapat tentukan di mana tempat yang khusus atau tempat yang tertumpu yang awak nak pergi untuk mencari kawan awak. Kalau kawan awak hanya sebut hospital, terlalu banyak hospital di Malaysia. Jadi kena ada kata nama khas supaya mudah untuk awak cari. Okey, seterusnya benda. Proton perdana, jalur gemilang, keris tambing sari. Itu contoh untuk benda. Di sini Muallimah ada senaraikan contoh untuk kata nama am dan kata nama khas. Okey, bagi aspek manusia. Kalau kata nama am, dia doktor. Maksudnya dia, contoh awak pergi hospital, awak cakap, saya nak jumpa doktor. Jadi nurse akan cakap, nama doktor apa ya? Sebab apa? Sebab terlalu ramai doktor di dalam sesebuah hospital. Jadi awak perlu sertakan sekali nama doktor. Barulah mudah untuk nurse itu mencari doktor yang awak nak jumpa. Guru, Cikgu Maya. Polis, Inspektor Zulkhairi. Haiwan, ayam. Si jalak. Contohnya, kucing, si tompok. Harimau, sang bedal. Untuk tumbuhan, daun sirih merah. Pokok durian Belanda. Bunga, Rafflesia. Benda, kereta, Toyota Civic. Bendera, jalur gemilang. Keris tambing sari. Kalau keris saja terlalu banyak keris. Tetapi kalau keris tambing sari, hanya terdapat satu sahaja keris tambing sari di dunia. Okey, tempat. Sekolah. Kalau sekolah saja, dia akan jadi kata nama am. Sebab dekat Malaysia ni terlalu banyak sekolah. Tetapi kalau awak kata sekolah rendah Islam integrasi tahfiz sains, dia akan jadi tertumpu atau khusus kepada sekolah street sahaja. Hospital sedang. Kampung serban hijau. Okey, boleh faham semua? Kita masuk pula kata ganti nama diri. Apa itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Kita guna kata ganti nama diri ni untuk menggantikan nama manusia sahaja. Okey, kita tengok. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri yang ketiga. Untuk kata ganti nama diri yang pertama digunakan untuk menggantikan nama penutur. Nama penutur tu maksudnya orang yang sedang bercakap. Contoh, Muallimah yang sedang bercakap. Jadi Muallimah akan gantikan nama Muallimah kepada saya atau aku. Itu contoh. Penutur. Penutur tu orang yang sedang bercakap, kita nak gantikan nama kita. Jadi contoh Muallimah. Muallimah kata, saya tidak suka awak berlari-lari di dalam kelas. Jadi Muallimah gunakan perkataan saya. Muallimah gantikan Muallimah Syafiqah kepada saya. Okey, itu contoh untuk kata ganti nama diri yang pertama. Okey, kita tengok contoh lain. Saya, aku, kita, kami, hamba, beta, patik. Untuk perkataan hamba, beta, patik hanya digunakan dalam istana. Ini ialah bahasa istana. Awak hanya boleh gunakan perkataan saya, aku, kita dan kami. Untuk penggunaan kata kita dan kami, sekiranya jumlah awak lebih daripada seorang. Kalau tidak, awak gunakan saya atau aku. Untuk pengetahuan awak semua, sekolah kita, Straits, tidak membenarkan pelajar menggunakan perkataan aku dan engkau.
Awak hanya dibenarkan menggunakan perkataan saya dan awak sahaja. Okey, seterusnya kita sambung kepada kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua digunakan kepada pendengar. Contoh kita nak bahasakan orang yang sedang bercakap di hadapan kita. Contoh Solihin sedang berborak dengan Atik. Jadi Atik akan menggunakan perkataan awak untuk menggantikan nama Solihin. Okey, boleh faham? Ataupun engkau. Tapi Mu'alimah dah sebut tadi, tidak dibenarkan menggunakan perkataan engkau. Hanya guna perkataan awak dan saya. Okey, kamu, kalian, tuan hamba, tuanku, encik, anda. Untuk tuan hamba dan tuanku, kita gunakan untuk hanya di dalam istana. Untuk kita, orang biasa, rakyat biasa, kita gunakan perkataan selain tuanku dan juga tuan hamba. Boleh faham? Yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga untuk orang yang diceritakan halnya. Ini untuk orang yang awak sedang berborak, awak ceritakan tentang seseorang. Orang tu tak ada di sekeliling awak. Contoh, Nick sedang berborak dengan Hana menceritakan tentang adik Nick. Jadi adik Nick tak ada dekat kawasan yang sedang awak duduk tu lah. Jadinya awak akan menggunakan perkataan dia, beliau, baginda, mereka, ia dan juga nya. Okey, boleh? Untuk kalau awak bercerita tentang orang biasa ataupun rakyat biasa, awak akan menggunakan perkataan dia. Perkataan beliau ni kita gunakan untuk orang yang berpangkat. Contohnya seperti Perdana Menteri, menteri-menteri lain yang ada pangkat. Jadi kita gunakan perkataan beliau. Untuk baginda, kita gunakan hanya untuk raja dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab apa kalau Mu'alimah sebut sallallahu alaihi wasallam? Kena ulang balik. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Okey. Jika orang yang awak ceritakan tu ramai, lebih daripada seorang, awak boleh menggunakan perkataan mereka. Dan seterusnya ia dan juga nya. Okey, boleh faham? Bagus. Baiklah, setakat itu sahaja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang dengan tajuk yang baru. Semoga bermanfaat kepada awak ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Mu'alimah doakan agar awak semua sihat sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.